fly. Kat Europe ni satu benda dia ialah di toilet dia susah nak ada kat beberapa kawasan, dan juga dia berbayar. Berbayar dia mahal. Dia boleh sampai ke 2 euro, 3 euro. Gila apa? Dan yang paling murah 50 sen lah. RM10 masuk. Itulah dia. RM10 masuk Itu ada. toilet So saja. 50 sen. Kita tengok dekat social media dia banyak buat travel je. Jalan-jalan sekeliling dunia hari tu 30 hari. Itulah kita nak jemput. Nervous, pretty ugly. Yeah, berkawan semua. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Nervous buat apa hari ni? Hari ni tak ada apa-apa sebab memang dah lock kan. Memang untuk Budi yang jadi. Mantul. Pagi tadi je lah servis kereta. Lepas itu je. Lepas tu tengok movie. Lepas tu Layan Netflix. Netflix. Bayangkanlah 30 hari tinggal Netflix. Yeah, so nak katamkan yang lain-lain tu kena kita kadak-kadak kan. Okay, 30 hari tu keliling Europe. Banyak tempat boleh pergi. Secara ringkas tempat dulu. Daripada hari pertama terbang sampailah 30 hari ke-30 tu. Yes. Kita plan memang tak cerita kat day one kita is 1 hari bulan lah. Kita fly 30 hari bulan, tapi sampai di Eropah satu hari bulan Julai. Jadi day one kita is senang nak kira. Day one is 1 hari bulan. Macam tu kan, senang kira. Tapi disebabkan kita punya flight delay di KL dalam 6 jam rasanya, daripada pukul 7.10 kita tunggu 12.30 macam tu lah baru sampai flight. So kita delay flight tu, dan di transit Abu Dhabi tu kita miss connecting flight lah. Jadi kita kena terpaksa bermalam 1 malam lah. Tak sampai 1 malam pun sebenarnya, sebab kita check in dalam 5 jam 6 jam je. Lepas tu dihantar balik ke airport. Satu day one kita jadi day 2 lah. Jadi Barcelona kita sampai. Start dekat Barcelona. Lepas tu kita stay 2 hari sebab dah kurang 1 hari kan. So konsep kita punya target kita 3 hari move to another city. Maksudnya untuk 3 hari satu city. Yeah, memang very compressed lah, sebab 30 hari tu kita nak dapatkan banyak city dengan negara kan. Memang very tight lah. Jadi selepas Barcelona tu kita pergi ke Lisbon. Ya, Portugal lah. Kita turun bawah sikit. Cuaca dia agak sejuk daripada Barcelona. Sebab kita pergi musim panas, tapi Lisbon agak sejuk. Malam dia lebih sejuk daripada Europe yang lain kan. Lepas tu di Lisbon kita pergi kita fly ke Rome. Barcelona ke Lisbon naik apa? Kita naik kereta macam kapul lah. Okay, yang bestnya pasal Europe dia ada BlaBlaCar tau. BlaBlaCar ni BlaBlaCar apa tu? Siapa-siapa yang tak tahu, dia adalah satu macam Grab, tapi dia adalah satu kita nak kapul dengan orang. So orang tu offer macam sekian-sekian hari bulan dia nak pergi ke sini. Jadi dia offer harga, kita bayar kat dia. Sebab dia kebetulan dia nak pergi tempat tu. Macam ni Portugal Barcelona, Lisbon. So dekat apps tu ada kata okay aku ada 2 seat kosong. Betul lah. Kita bayar dia lah. Murah sikit kan? Ya, betul. Memang agak murah. Dia pun alang-alang pergi sana kan. Dia punya travel ni sebenarnya daripada Itali. Dia nak pergi Lisbon. So Itali tu dia punya girlfriend punya rumah kot, kampung. Jadi dia travel sampai Barcelona, dia tidur kejap 1 hari. Lepas tu dia ambil kita, besok tu dia gerak lah. Dia besok gerak dengan kita lah. So daripada Lisbon to Rome dengan flight jauh kan? Sebab memang tak boleh buat apa-apa. Itu cara terbaik dan cara cepat dan cara yang agak murah jugalah. Walaupun mahal juga harga dalam sehala dalam RM800 kot. 800. Macam tu kan. Tapi itu yang the best solution kita dapat. Sebab kalau naik by land memang lama gila, makan masa mungkin 3 hari. Bullet train. Kalau ada. Jadi memang itu cara terbaik. Jadi kita fly ke Rome. Jadi from dapat tengok macam-macam lah. Kita tengok Colosseum tu kan. Memang minat Colosseum benda kecil kan. So that's why kita touchdown dekat Rome. Kemudian lepas tu kita pergi Florence, Da Vinci punya area kan. Kalau siapa layan Da Vinci kat situ. Lepas tu yang tu by car juga ke ataupun kebanyakannya kita memang naik train, dan juga ada beberapa kawasan kita naik bas. Tapi dia berdekatan lah tu. Ya, betul. Rome ke Florence kita naik train. Tapi kita sampai je Florence, kita pergi ke Pisa, kita tengok
Pisau. Sejam lah perjalanan dia. Banyak bangunan-bangunan ni bersejarah. Pisa ni Menara Condong kan? Menara Condong tu. Ya, itu. Okay, Kita tengok lah dan dapat saksikan depan mata lah. Saya cuba juga nak tegakkan tapi tak boleh. Dia makin bengkok. Jadi lepas tu patah balik ke Florence, kita stay kat sana macam biasa 3 hari. 3 hari 2 malam. Lepas tu kita pergi ke Venice. Venice ni memang cantik lah. Kalau siapa tahu kepulauan dia tu kan. Kat sana kita camping. Ni yang first time camping lah kita lah. Camping, lepas tu kita tidur 3 hari 2 malam. Kita pergi pulau-pulau dia semua. Lepas tu kita move to Budapest. Yes. Tempat dia semua best. Okay. Itu nama dia pun best. Budapest ni terbagi kedua lah, Buda dengan Pest kan. Jadi that's why dinamakan Budapest ni sebab city ni dipisahkan oleh sungai. Buda dengan Pest kan. Jadi kat situ kita tengok konsert Pearl Jam. Pearl Jam tu. Tu yang beli t-shirt tu. Lebih kurang itu. Memang minat Pearl Jam itu adalah wishlist. Pearl Jam. Live concert Ya, memang tengok sebab sebenarnya tiket tu beli kat situ ataupun dah lama? Sebenarnya plan ni travel Europe ni kita plan daripada 2020. Tapi bila kita dah beli bulan 1 semua everything, lepas tu tiba-tiba je tutup kan. Gate tutup, border tutup. Jadi kita terpaksa tangguh lah dia. Tahun ni memang kena pergi juga. Kalau tidak Pearl Jam punya tiket tu memang burn. Last year memang tak boleh pergi kan. Ramai orang cakap kau jangan pergi tahun ni, kau pergi tahun depan sebab tahun ni tengah kelang kabut lagi. So salah satu yang kita dapat ialah flight delay tu lah. Ramai sangat orang kan. So, macam-macam jadi hal. So tu yang diorang cakap je lah. Okay, daripada Budapest secara ringkas sekejap lagi kita cerita benda-benda yang menarik berlaku. Okay. Budapest kita pergi ke Vienna. Lepas Vienna tu kita pergi ke Prague. Lepas Prague kita pergi ke Berlin pula. Berlin. Lepas tu Berlin kita naik bas. Kita naik bas pergi ke Amsterdam. Dan Amsterdam tu lepas tu kita pergi ke Paris kan. Lepas Paris kita pergi ke Chamonix. Chamonix kawasan pegunungan lah, mountain punya area, Alps semua. Lepas tu kita masuk Swiss, kita stay di Grindelwald. Macam nama Grindelwald macam nama Johnny Depp dalam cerita Grindelwald kan. Grindelwald lah. Cerita Harry Potter lah. Grindelwald Dan lepas tu kita balik ke Zurich. Stay 1 malam, kita pulang ke KL. Pack gila. Memang kompres gila punya lah. Yes. Okay, ni benda yang berlaku. First, orang kata terkandas lah dekat lapangan terbang. Ya, betul. Suatu benda yang tak boleh kita elak, benda dah macam di luar kuasa kita kan. Betul. Okay, ketika itu apa yang sebenarnya berlaku? Sebenarnya kita semua dah ada atas flight tau. So kita tak rasa macam okay, kita dah naik atas flight, dah gerak kan. Bukan flight lambat. Flight ada kat situ, dia sampai awal. Boleh check kat app, dia cakap dia sampai dalam pukul berapa. Petang macam tu memang dah ada dah. 7.10 kita punya departure time lah. Permulaan pun dah spoil lah. Kan. Jadi kita ingatkan okay, dah ada kat atas kapal terbang kan. Jadi dia cakap dia punya engine tu tak boleh start. Dia kata kita fikir dia ni bateri tu lupa beli baru ke. Macam kereta kan. Pelik juga. Dia macam tak boleh start kan. Sejam rasanya. First time dengar. Yang bestnya disebabkan enjin tak boleh start. So jadi dia punya aircon pun tak boleh. Tak ada. So kita kepanasan atas tu. Nak buka tingkap tak boleh. Kenapa apa lagi dah kena sauna kan. Itulah dia. Nak buka tingkap tak boleh kan. Cuba dia buka tingkap. Ni berapa jam kat dalam tu? Rasanya 2 jam lah. 2 jam korang kena keluar. Lepas tu bila captain dah announce okay, dia tak boleh start juga, dia terpaksa pindahkan semua orang keluar. Semua pergi ke waiting hall macam biasalah. So masa cerita dalam kapal terbang ni tak settle lagi sebab masing-masing haus kan. Jadi botol air pun habis. Kita tak sempat nak minum, dia bagi satu cawan je. Bila haus kan, dehydrated semua. Jadi dia cakap minta maaf, dia cakap dia akan cuba dapatkan stok baru kat bawah, dia cakap. Maksudnya stok dalam kapal terbang tu mineral dia dah habis sebab ramai orang minum air kan. Jadi itulah dia cuma bagi ais je. Ais ada banyak. Dia bagi ais, lepas tu mengharapkan dia cair, nak tunggu dia cair kan, minum sikit. Memang kelakar. Aduh. Setelah sejam setengah macam tu lebih kurang, dia dah panggil, dia suruh kita pergi bawah. Lepas tu dia cakap dalam pukul berapa dia announce, rasanya dalam pukul 10 lebih ke 11. Pukul 1.30 rasanya, 1.40 macam tu. 12 lebih, 2.40 dia cakap flight barulah. Terpaksa tukar. Yang tu kena
settle semula sebab bateri lambat kan. Itulah dia. Kena charge. Dia lupa letak wire tu balik. Aduh, first time dengar engine tak boleh start Jadi cerita pasal delay ni tak habis lagi. Tak habis lagi. Korang kena tersadai kat tu. Kena sidai. Okey, bila dia dah gerak dalam dekat pukul 1 kan. Kita sampai, kita ada connecting flight di Abu Dhabi. Dan kita dijangka sampai pukul 3. Okay. Pukul 3. Memang biasa kan pukul 3 kan. Tapi connecting flight kita tu 3 suku. 3 suku. 15 minit lagi. Itulah dia. Gosh. Itulah dia. Jadi bila kita sampai, memang kita sampai pukul 3:35 minit rasanya. Kita fikir-fikir kan. Okay, mesti ada orang akan hold your horses kan, jangan gerak macam ni kan. So bila kita touchdown dia 3-5 minit tu, dia biasalah dia suruh dia tunggu yang dia punya tangga bergerak tu kan. Tangga bergerak. Yalah, ambil masa kan. So lebih kurang 3 suku lah kita keluar kan. So tak ada orang bagi tahu kat kita flight kita macam mana, dia punya status macam mana kan. So kita berlari lah keluar. Tengok kat apps tu okey, dia dah pergi platform, dia bagi tahu platform sekian-sekian 30 rasanya. Kita berlari. So, ada buat video tu, kalau tengok video tu. Dengan barang tu semua? Barang semua tak keluarkan lagi lah. Kita bawa bag cuma bag cabin lah kan. So kita berlari dulu. Berlari sampai ke platform. Dah lah platform susah nak cari. Tanya orang tu, orang sana pun macam communication dia tak berapa bagus. Confirm kalut masa tu kan. Turun naik lalu jumpa, tengok dah gelap dah platform tu. So kita faham lah. Kita faham maksudnya okey, kita dah memang terlambat lah. Okey, dalam flight yang mula-mula nervous naik tu, takkanlah tak ada macam 2-3 orang yang macam pergi destinasi yang sama macam nervous. Ada. So ada juga macam ada. Senasib lah. Dalam kapal terbang tu rasanya 97% semuanya connecting flight. Kenapa tau? Jadinya semua kena sidai. Sebab siapa nak pergi Abu Dhabi? Panas-panas time Abu Dhabi time summer sekarang ni memang very hot, humid gila. Tak ada orang nak pergi. Tak ada orang nak pergi pun. Jadi semuanya kebanyakan tu memang dia nak pergi Europe. Yes, dia akan transit ke mana-mana lah. Dia akan keluar pergi ke mana-mana, tapi transit dia di Abu Dhabi kan, macam tu. Ini saya berani cakap sebab bila kita dah tahu memang flight kita dah memang dah miss flight kan. Disebabkan kita punya delay tu, kita akan nak claim tiket baru lah. Boleh. Memang dia memang suruh kan. Okey, siapa-siapa yang macam ni dia suruh arahkan ke satu tempat lah. Memang area, memang ada counter khas lah pihak untuk dia kasih tiket baru. Tiket baru. Ya, betul. Maksudnya kita tak bayar lah. Tak bayar. Memang Etihad yang bear the cost lah. Dan tiket ni memang dapat lah. Tapi dapat. Dia punya beratur tu memang lama lah. So 9 jam kami berdiri. Beratur? 9 jam berdiri untuk dapatkan the tiket dan juga the hotel. Kenapa lama 4 sangat? star. Walaupun 4 star dapat, tapi memang tak berbaloi ya. 9 jam. Maksudnya hotel tu berdekatan dengan airport. 40 minit macam tu. 40 minit macam tu. So dia bagi lah. Dia memang bagi punya. Apa tu UAE ni satu benda dia orang ni is based on kawan-kawan yang kerja dengan airlines. Ada cakap kalau kita once kita dah delayed, flight kita delayed ke atau cancel ke, dia memang kasih macam-macam je kalau kita minta. Dia macam nak tunjukkan kekayaan. Macam tu lah, lebih kurang macam tu memang cakap. Ini memang cakap lah. Memang airlines cakap kan. Kau minta je apa-apa, mesti dia orang makan, jarang say no lah. So kita minta hotel. Hotel okey, dia bagi kita hotel, makan, semua. Duit. Itulah dia. 9 jam yang menunggu tu, walaupun dapat 4 star punya hotel dengan dibagi makan free lunch dan juga malam dia bagi dinner buffet, memang sedap lah, baik. Tapi rasanya tak berbaloi lah. Tak berbaloi 9 juga. jam menunggu sebab letih. Oh my God. Okay, dah kenapa dah lama sangat nak boleh buat? Sebab semua orang dalam tu beratur. Yelah, seorang mungkin. Lepas tu counter 3 je. Counter 3 je. Tak tahu berapa ratus orang dalam tu kan. Tak kira kan. Tak kira berapa ramai. Jadi bayangkanlah dalam, letaklah 500 orang aku dalam tu. So dia 3 orang yang handle. 3 orang saja dekat kaunter tu. So memanglah 9 jam kan. Korang boleh tidur sambil beratur. Itu yang menyesal tu, sebab masa kita dah tengah nak dapat tiket tu, tiba-tiba ada seorang Mak Sari datang dari belakang tau. Dia beratur di belakang kita. So yang kaunter ni, of course lah, dia dah nampak semua muka dia, macam dah hafal muka kan. I never see you this morning. Cakap tu. So Mak Sari cakap, I didn't queue. What for I didn't queue early? Siapa ni? Mak Saleh yang sama macam kita jugalah. So dia very bijak lah, smart lah. Dia dah banyak kali kena kot. Dia tunggu dah clear semua, 9 jam baru dia beratur. 9
9 jam baru 200. Sama je macam kita dapat. So rasanya dia dah banyak kali kena. Dia dah banyak kali kena. Dia advice lah kalau misalnya dia orang bagi tiket yang macam kena ada connecting lagi, jangan, dia cakap. Most probably kita akan dapat benda yang sama macam tadi semalam tu. Jadi make sure you dapat directnya daripada Abu Dhabi ke Barcelona. Tu cerita dia cakap kan. Okey, cerita balik pasal tak berbaloi ni hotel yang kita dapat ni kenapa tau. Okey, kita sampai rasanya dalam pukul 12 lebih lah. Dekat pukul 1 rasanya sebab masa tu baru masuk azan. So tak sempat nak pergi solat. Dia cakap tak 12 lebih. Tapi sana kan awal kan. Saya memang tak dapat sampai kejar. Walaupun hotel tu dalam dengan masjid tak berapa jauh sangat lah kan. 20 minit macam tu jalan kaki dia cakap. Jadi bila kita dah settle kita makan semua everything, dah settle tengok sunset semua, dah dinner semua kan, kita pergi balik hotel lah. Flight kita dalam pukul 3.30 pagi tau. 3.30 pagi. Jadi kita expect macam okay, pukul 12 gerak pada ni okey lah kan. So kita nak mandi lah. Aku nak mandi, dia punya bilik dia power. Betul. Memang cantik. Hotel 4 star macam tu. Dia punya bathtub dia semua, kita Liana pun dia dah pasang air dah. Dia dah tinggi lah. Kita pun sambil tunggu air, kita masuk dalam toilet lain kan. Dia ada 2 toilet kan. Macam ni kita masuk toilet. Okey lah kot buat nak masuk gigi. Tiba-tiba ada ting dalam pukul 9 lebih. Kita buka pintu. Go down now. We go airport now. Rupanya dia ambil kita pukul 10. Jadi kita tak mandi, basuh muka terus gerak lah. So sampai airport dalam pukul 10.40, 10.30 macam tu. Jadi kita menunggu lagi. So menunggu lagi. Letaklah ke 11, 12, 1, 2, 3. So 4 jam lagi ekstra. Jadi itulah dia, saya cakap tak berbaloi tu. 9 jam 4 jam 13 jam. Campur lagi dengan 6 jam dekat KLIA. Dah berapa dah kan. Jadi itulah dia cerita dia. So alhamdulillah kita sempat touchdown dekat Barcelona dalam around 10.30 pagi rasanya, the next day tu. Itulah cerita dia. Dia punya first day tu dia dah macam-macam cerita dah kan. Aduh. Drama banyak berlaku. Tapi rasa benda ni dah kita tak boleh expect kan. Yeah, betul. So macam nervous dengan isteri, macam apa-apa berlaku kena still reda dan teruskan perjalanan lah. Ya, betul lah. Memang betul lah. So itu yang nasib baik alhamdulillah lah, macam hotel tu dia cover semua everything kan. Okay. Kemudian yang macam booking hotel apa semua terpaksa di ganjak ataupun nervous macam backpackers kan. Sampai ke tempat tu baru booking. Tak macam mana ni? Kalau orang kaya boleh buat macam tu sebab dia harga dia akan memang tinggi. So kita dah buat awal. Booking semua buat awal lagi lah. Buat awal dalam sebulan sebelum tu ataupun bulan terakhir sebelum kita fly tu, Jun tu memang dah settle everything. Jadi ni dah lambat. So terpaksa macam mana tu? Kita rugi 1 hari lah. 1 hari je lah rugi. Itu yang cakap tu, day 1 kita jadi day 2. Kan? So maksudnya kita ada masih lagi okey lah. Day 2, kita start day 2 lah sebenarnya. Day 1 kita dekat Abu Dhabi. So bukan Europe lah, kita punya day 1 kita macam tu. Jadi kita rugi 1 malam. 1 malam dekat Barcelona tu. Faham. Dan itu pun nasib baik lah. Counter tu dia baik hati kot, dia bagi kita stay kat sana. Sebab kalau ikutkan booking tu, saya tak cancel melalui booking, saya pergi ke website dia tau. Sebab website dia bagi tahu kat dia, email kat dia mengatakan kita tak jadi sampai sana 1 hari bulan. Kita akan sampai 2 hari bulan sebab flight kita delay, connecting flight pun tak dapat semua macam ni kan. Jadi sebenarnya kat booking tu kita tak report macam tu. Bila kita sampai dia cakap kita punya booking tu cancel lah walaupun dah bayar. Tapi nasib baik ada seorang perempuan ni, rupa-rupanya Muslim, kita dapat tahu kemudian. Dia layan kita, dia cakap okey, tunjukkan bukti. Tunjuk email semua, kita tunjukkan email semua everything. Email yang dan juga yang kita dah bayar dan kita bagi tahu kat dia yang kita punya flight delay. Dia cakap okey, lepas tu dia bagi kita bilik. Alhamdulillah. Kalau tidak kena lagi bayar tambah 1 hari 1 malam kan. At least dalam RM300 malam. Okey, dalam banyak-banyak city tu, yang mana paling best bagi nervous? Dia susah nak cakap lah, tapi ada banyak juga. Tak semua, ada banyak juga. Kalau misalnya diberi pilihan kan, jika diberikan aku 1 peluang, aku pergi ke Europe ni kan, contohnya kan. Lagu pula. Juga lagu dia kan. Kalau let's say macam tu, jadi Lisbon best. Lisbon. Lisbon. Okey, apa yang menarik Lisbon? Lisbon ni
kalau minat dengan Santorini punya area, Santorini dia macam tu. Dia ada rumah-rumah dia yang colour dari bukit. Dia bukan colour sangat macam tu, tapi dia punya tapi dia putih kan. Macam tu, tapi dia sebel putih. Ya, dia tepi-tepi laut tu semua. Laut. Oi, cantik gila. Lereng. Lepas tu jalan-jalan kaki tu macam tahu yang very, orang cakap dia punya jalan raya tu pun is very orang cakap antik, yang jenis yang batu tu. Bukan jalan raya biasa tu. Bukan tar. Bukan tar. Dia butter satu-satu. Ya, betul, yang macam tu. Dan juga dia ada tram klasik dia tu. Tram klasik. Dia tapi ada lagi ada lagi kereta api tu. Kereta api dia ada lagi tram tu, nama dia? Tram something, dah lupa dah berapa nama. Ada nama dia, tram tu khas tu kan. Route tu kalau kita naik memang kita dapat saksikan kebanyakan area old town dia lah. Dan itu memang beda. Orang-orang dia pun baik. Orang ni memang baik. Lisbon ni. Dan satu lagi kalau misalnya nak satu lagi city selalah Budapest. Ni dia Budapest. Pergi Hard Rock kena pergi. Setiap Hard Rock kita pergi kan. Budapest ni walaupun dia bukan dalam euro, dia bagi dia punya local punya ni kan, Hungarian punya apa ni. Dia agak murah. Dan juga dia pun dia macam Lisbon juga, orang-orang dia baik. Dan juga dia banyak bangunan-bangunan yang macam ikonik, macam yang klasik kita tengok. Sebab saya kalau travel suka tengok architecture. Memang suka tengok architecture macam tu kan. Budapest antara satu lagi lah yang best. Dan juga filem pun banyak syuting kat situ. Ya, betul lah. Dia macam dikekalkan dia punya bangunan-bangunan lama tu, macam Lisbon juga. Itu yang best dia. So the next one is Prague. Prague pun best. Okay, Prague apa yang best kat sana? Itulah saya tertarik kepada building yang macam dia macam klasik. old city tu. Itu Klasik dia preserve lagi benda macam tu kan? Macam Vienna ni dia memang ada building lama, tapi dia cara hidup tu macam dia modern tau. Dia macam macam nak cakap, contohnya macam ni, dia punya, kita pergi market dia tak ada rupa market. Dia macam city orang kaya macam tu tau. Market dia macam kita pergi ke The Curve, kat flea market tu kan. Kiri kanan ada kedai makan lah. Macam tu lah market dia, yang jual ikan tu. Macam urban sangat. Dia macam urban sangat. Dia macam tak ada tempat yang macam kita nak masuk market dia yang market betul-betul market. Memang tak ada, tak dapat. Kena masuk kampung lah. Mungkin, kalau nak feel macam tu. Bukan kat Vienna. Mungkin kat tempat lain memang ada. Macam Innsbruck tu orang cakap pemandangan dia cantik. Saya rasa menyesal tak pergi Innsbruck. Sebab saya nak pergi, tapi Liana dah pergi dulu dah. Dia dah pergi dulu masa 2014. Jadi macam dia nak pergi Vienna. Okey, kita pergi ikut je lah, pergi Vienna ya, tak apa kan, macam tu. Nah, itu Prague. Prague memang best. Selain daripada orang-orang dia pun baik lah, senang. Dan ni lepas tu is Amsterdam of course, Amsterdam. Tapi saya nak pergi ke Rotterdam. Diorang cakap Rotterdam ni kat mana? Rotterdam kat Amsterdam juga. Diorang cakap much better dari Amsterdam. Amsterdam ni dah macam terlalu foreigners ramai kan. Dia macam Rome jugalah, macam Itali. Tempat tumpuan utama kan. Ya, tapi Amsterdam ni bagus. Dia punya, kalau Budi suka kan bangunan building dia, building ni memang very unique. Sebab dia sengit-sengit. Pernah pergi tak Amsterdam? Tak pergi. Tak ada, okey. Okey, nanti kan boleh Google ke apa gambar-gambar dia kan. Dia punya building, architecture dia macam sengit-sengit. Satu macam ni, lepas tu satu lagi macam ni. Dia sebelah-sebelah. Macam ni, ada yang macam ni. Macam pelik sangat lah. So mungkin diorang build the bangunan lama ke bangunan lama. Jadi dia sengit-sengit. Itu memang very unique lah dekat situ. Dia warna-warni kan. Lepas tu dia punya windmill pula kan. Kita pergi jauh sikit daripada Amsterdam tu, jauh keluar daripada Amsterdam. Dalam lebih kurang sejam perjalanan, dia ada dia punya windmill tu biasa. Kan daripada kecil, masa kita kecil kan kita suka tengok dalam iklan-iklan, kalau dekat iklan susu daripada Belanda kan, macam windmill semua kan, dengan pakaian tradisional ni perempuan. Itulah kita nampak, dah bayangkan daripada kecil tu nampak, aku dah nampak sekarang macam mana. Belanda. Ya, Belanda. Dan satu lagi is di kawasan pergunungan lah, Chamonix, dan juga di area-area Grindelwald ataupun Lauterbrunnen, di Swiss punya area. Swiss, semua Swiss saya pergi memang best. Even Zurich itu itself pun memang best. Di pegunungan Alps itu, kalau kita pergi di Lauterbrunnen, kita singgah Interlaken, kita singgah Bern, tiga city ni memang best. Walaupun kita tak stay sana, tapi kita buat short trip je lah kan.
Kita stay kat Grindelwald di kawasan gunung dia, di Jungfrau Joch, di kawasan Jungfrau punya bangunan mountains. Memang best. Dia punya air dia, Budi. Boleh minum? Air dia of course. Air sungai tak tahu, tak pernah try kan. Tapi sungai dia memang warna hijau biru-biru tu macam tu. Memang kalau ambil gambar cantik gila. ada ambil gambar, memang cantik gila. Memang sebab air dia kan daripada gunung-gunung, lepas tu dia masuk tasik. Dia kan kat tengah-tengah bukan laut kan. Jadi air laut tu dia jadi air sungai. Air tasik tu jadi air sungai. Jadi sungai dia mengalir tu cantik je. Dan memang best lah. Tak ada rasa bau, memang bersih lah. Swiss adalah satu negara yang paling bersih airnya di dunia. Kan? Selain New Zealand. Ya kot lah kan. New Zealand betul lah. Pure. Betul lah. Pure. Udara pun macam tak tercemar. Yes, betul. Macam tu. Jadi, dan sebelum tu pula kita cerita pasal Chamonix kan. Chamonix ni of course lah, semua orang tahu Mont Blanc lah. Apa dia? Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc kan. Okay. Dekat Chamonix tu lah, masa kita camping kat sana, kita memang background kita memang ada Mont Blanc. Satu barang cantik lah. Bila bangun pagi tengok Mont Blanc. Memang best lah view tu kan. Memang cakap momen yang best lah tu. Camping kat sana juga camping di Grindelwald adalah satu background ni memang menarik lah. Itu je lah yang saya nak beritahu kalau saya nak repeat lah. Itu dia. Asyik nak pergi lagi ke? Tak tahu, rasa macam tapi tak adalah masa dekat kan. Yalah, sebab daripada city ke city tu singkat sangat kan. Kalau nak pergi pun kalau duit lebih, kalau tak ada kot rasanya kalau nak buat pun saya akan buat mungkin Scandinavian. Okay, cakap pasal duit, berapa kos keseluruhan yang habis? Itu saya dah buat calculation. Dia punya hotel, accommodation dan juga the transportation sebelum kita fly kan. Lebih kurang 12,000. 12,000? 12,000 itu saja. Tak campur flight tiket lah. Flight tiket campur? Kalau flight tiket campur, satu tiket tu dalam 3,200 rasanya. So 6,400 kan, 6,400. Seorang? Seorang. So 6,400 untuk dua orang. Okay, orang, untuk dua orang. Jadi 6,400. Cincang 20,000 lah untuk 20,000 untuk 30 hari tu. So 30,000 kita habiskan. 30,000 untuk dua orang. Ya. 30,000 untuk dua orang selama 30 hari. Yes, so satu hari 1,000 lah. RM500 untuk seorang. Itu backpackers kan? Betul. Kalau lah macam korang nak selesa sangat kan, macam yalah nak hotel, okay, mewah-mewah kan. Tu star pun dia memang mahal kat sana. Hotel ada juga kita stay, tapi ikut tempat lah. Macam kat Zurich tu kita stay dekat, sebab mahal kan. Nak cari campsite memang tak ada. Dia jauh sangat lah kat Zurich tu. Kita stay capsule hotel. Capsule macamnya hostel lah. Dia macam petak-petak tu. Dia betul. Dia macam ada kita tingkat atas dapat. Jadi kita punya area macam tingkat atas ni macam ni lah. Macam ni kita kat atas ni macam tu. Kita panggil capsule. Capsule. Ada juga capsule yang macam betul bulat tu macam tu kan. Lebih macam tu lah, tapi untuk dua orang. Selesa lah. Boleh lah, okey lah, not bad. Dan juga tapi toilet dia sikit sangat. Jadi benda tu kena beratur. Tak beratur sebab kita keluar awal pagi besok tu. Dan kita ambil time-time yang macam ni. Tapi time orang tak beratur, time orang tak mandi, kita mandi. Macam tu lah. Kena pandai-pandai sikit lah time tu kan. Jadi itulah. Hostel dia okey, not bad. Kat Paris pun kita stay hostel. Dan ada beberapa kawasan, kebanyakannya memang kita banyak stay hostel lah. Kenapa kita pilih hostel bukan hotel? Di samping hostel ni agak murah, sebab dia ada kitchen. Bila ada kitchen ni kita boleh masak. Betul lah kan? At least kita boleh panaskan air ataupun kita buat benda-benda yang ni lah. Kalau hotel, selalunya dia bagi mungkin apa tu, pot apa tu yang untuk panaskan air. Cerik je kan, ada cerik je. Jadi kita nak masak macam-macam tak boleh. Tu yang kita cari hostel. Itulah cerita dia pasal perjalanan perjalanan tu. Backpackers ni kalau kita tengok kan, tengok gambar yang korang post dekat social media tu, banyak beg kan. Macam mana korang bawa? Banyaknya beg. Kita pergi dengan 2 beg. 2 besar backpack lah. Beg besar tu. Beg 2 liter tu kan. Okay. Jadi kita bawa kita punya beg kecil lah, cabin bag lah kat depan, seorang satu. Sebab kat situ kita letak macam-macam kita punya barang-barang penting lah. Kan? Contohnya macam kita gunakan untuk harian lah. Kita letak kita punya toiletries ke, kita letak. Contohnya kalau saya selalu buat macam sejadah ke, baju tidur ke dalam tu semua. So tak payah kita nak
nak buka banyak dengan dekat backpack tu macam ni kan selalu macam tu. Jadi rasanya masa kita pergi tu kita satukan dengan bag tu, kita check in 4 bag betul, 4 bag. 6 bag. 6 bag seorang ke 6 2 bag tiga? backpack, seorang satu. Okay. Bag depan kecil satu, seorang satu kabin. Satu lagi bag memang kita pegang seorang satu. Bag pegang tangan macam ni lah. So dalam dia ada macam-macam lah makanan banyak lah kita bawa. Jadi dia berat jugalah dalam makanan tu. Yang orang kata sedia dimakan macam Maggi. Betul, macam Maggi. Maggi boleh bawa Maggi boleh bawa. Macam tak ada sekatan lah. Macam kan setengah negara kan. Kita bawa sambal goreng semua macam tu. Boleh sebab kita ingatkan macam kita masuk New Zealand dengan Australia kan, dia kena declare kan. So bila kita touchdown dekat Barcelona, kita minta kat dia borang untuk declare, cakap tak payah. No, you just go to the untuk test kita punya, tunjukkan kita punya bukti kita ada cert license sejahtera dah. Itu je. Itu je. Lepas tu macam lepas tu lepas settle. Senang kan? Kita prepare everything, kertas nak declare macam nak masuk New Zealand dengan Australia kan. Kita prepare kan. Tak ada. So alhamdulillah okey. So barangan semua tu lepas, kita bawa cheese bawa cheese daripada Malaysia bawa. Sebab kita nak buat roti kan. Roti pun kita bawa. Beli dekat mana itu dia boleh roti makan. Sebab at least sampai sana dalam kapal terbang kita makan macam ni kan. Lapar kan. Backpackers best lah. Yes. Dia kena sempoi lah. Backpackers ni kira cara paling murah untuk travel kan. Ya macam tu lah kan. Sebelum ni kita plan, kita nak sewa kereta. Sebab macam kita buat sebelum ni, kita pergi New Zealand dan juga kita pergi Australia. Kita memang sewa camper van atau kita sewa kereta. Lepas tu sama ada kita tidur dalam kereta atau kita buka kemah kita. Kalau camper van tu memang ada kat atas lah kan. Macam tu ada kita tidur kat atas lah, ataupun kat dalam tu dia dah boleh tukar convert into bed. Tapi bila kita calculate sewa 1 bulan Barcelona okay. Itu yang paling murah lah. Kalau Barcelona Kuala City memang kena tambah sikit sebab kos untuk hantar diorang hantar punya runner ambil balik tu akan jadi satu costing sikit lah. So kita ambil Barcelona, transport saja dalam RM7,000 Malaysia rasanya. RM7,000 Malaysia. Tak campur minyak tau. Tak campur tol ke apa. Baik tak payah. Saya fikir-fikir minyak tau lah sekarang ni, minyak jatuh, minyak naik kan. Jadi macam tak boleh ni jadi garut-garut ni. Nasib baik Budi. Nasib baik tak ambil sebab bila kita naik belakang tu yang kapul tu kan. Tengok dia punya minyak tu sana dalam €2, €3. Dua lebih lah. 2.5 macam tu. Euro tau. Jadi kita fikir euro kali berapa duit kita 4.7. Tapi senang kira darat 5 lah senang. Kita selalu darat 5 ni senang. So letaklah RM10 tu liter kan. Mati aku nak masak. Nasib baik Budi. Nasib baik kita buat keputusan yang betul lah. Sebab kalau tidak, memang RM7,000 tu memang mahal lah kan kita fikir. Tapi kita boleh tidur dalam kereta. Europe ni dia tak boleh buat camping. Dia kalau kita macam dia ada certain tempat kan untuk parking. Parking memang ada certain places yang boleh panggil lah. Maksudnya untuk tidur, camping, untuk wild camp ni kan tak boleh merata. Dia sama juga macam kat Australia dengan New Zealand. Dia kena ada kat tempat campsite dia lah. Holiday park, campsite dia macam tu. Dan holiday campsite yang dekat Europe ni tak ada sama juga macam dekat kita punya campsite atau juga dekat Australia yang saya pernah pergi tu. Dia lebih kepada holiday park. Dia macam family punya area. Dia ada macam ada yalah, especially Italy lah, dia macam family punya area. Macam ramai orang camping dengan motorhome. Dia tak ada macam kita pacak kemah sangat lah, macam tu. Ada segelintir sikit je lah yang macam tu. Kalau saya naik kereta, saya boleh tidur dalam kereta. Sebab Europe ni kalau tidur 1 malam kat kereta, diorang cakap tak kisah, okey je. Tu. Kalau tidur 2-3 hari, tu kalau polis lalu tengok kereta yang sama, mungkin kena lah kan. Dia cakap kalau tidur nap tu okey, dia cakap. Benda-benda pelik berlaku ada tak? Pelik macam mana jumpa hantu? Apa saja yang nak kongsi? Benda-benda pelik ke? Benda-benda yang rare ke? Kan? Benda-benda yang tak expect ke?
benda-benda rare, benda-benda pelik, benda-benda menakutkan tak ada lah. Sebab kalau ada menakutkan pun agaknya sebab sana punya hantu kan handsome, cantik-cantik kan. Vampire dia handsome kan. Hantu-hantu dia cantik kau orang kan. takut kan? Kau orang takut benda-benda macam tu? Tak ada terlintas lah. Tak ada langsung takut lah. Kan sebab ramai kot. Kalau duduk hostel ramai-ramai. Tak fikir langsung sebab tu lah. Kita pun letih. Ni bukan pengambil setan guys. Duduk dekat flat. Promo tu kan. Duduk dekat flat bukan. Benda-benda pelik tak ada lah. Cuma benda yang kita tak biasa lah. Kita tak biasa. Banyak benda-benda yang benda apa yang tak biasa? Okey, ni kebanyakannya ada. Kebanyakannya benda ni kat Europe memang berlaku, okey. Toilet susah nak cari. Toilet free lah. Dia orang tak kencing apa? Tak, toilet free. Yang free lah. Yang berbayar banyak. Bayar pun okey, ni satu benda ni masa kita pergi Pisa tu, kita kan naik kapal kan. Kita naik train kan. Naik train dekat dalam railway station tak ada toilet budi. Railway station. Bukan kita cakap yang berbayar dan juga tak bayar pun tak ada. Habis tu dia orang kencing mana? Mungkin dia punya macam dalam botol. Dekat office kot agaknya. So kalau nak kencing pergi office. Itu tumpang kencing. Untuk public tak ada. Tak tahu kat mana. Ada kot. Mesti ada. Memang tak ada. Kita dah cari tanya orang, no. Dia cakap no public here. So kita pelik. Dia ada kat mana tahu? Kat restoran. Kena masuk restoran baru minta izin. Tu yang ramai bila kita buat research kan sebelum kita fly. Dekat Europe ni satu benda dia ialah toilet dia susah nak ada kat beberapa kawasan dan juga dia berbayar. Berbayar dia mahal. Dia boleh sampai ke 2 euro, 3 euro. Gila apa? Dan yang paling murah 50 sen lah. RM10 masuk dia. RM10 masuk itu toilet saja. So 50 sen. So apa benda yang kita buat, kita kena pandai kita ni lah. Kita macam kalau macam McDonald's kan, dia memang toilet. Kita boleh masuk free. Starbucks juga ada. Benda restoran-restoran lah. Tapi tak semua restoran dan juga kedai makan ataupun kedai-kedai kopi ni semua dia bagi orang masuk free je. Ada yang kena pakai password. Toilet berpassword. Memang agak kelakar pun. Memang lain culture kita lah. Dan lepas tu ada juga yang macam kena panggil staff kan. Okay, let's say kita ni dah beli something, dah makan kat situ. So bila kita nak pergi toilet, kita kena tunjuk bukti kita ada receipt. Dan okay dia ni. Dan ada juga dekat receipt tu ada password. Toilet password. Ingat kat sini kan wifi kan. Balik. Memang agak kelakar sikit dah. So itu satu benda yang macam kita rasa macam pelik sikit dah kan. Macam tu. Apa nak berkira sangat toilet pun. Tapi dia kebanyakan kat Europe ni, dia punya metro dia, MRT dia, tram, bus kebanyakannya on time. On time lah. Macam Jepun lah. Bus tak sangat. Sebab bus kadang-kadang kalau kita dah out pergi ke jauh-jauh punya area, macam ni dalam city betul lah. Macam tram dengan metro kebanyakannya memang on time. Kalau pukul 5 tepat dah sampai kalau lambat sikit je lah. Lambat sikit je. Kebanyakannya lah, selalunya lah kan. Saya boleh cakap dalam 70% tu yang naik tu memang 70% tu lah. Daripada 100, 70% semuanya memang on time. Jarang berlaku. Kalau dah hujung-hujung malam tu mungkin dia lewat. Sebab kekerapan tu tak ada kan. Kalau kita pergi siang hari, memang kalau dia cakap pukul 3, tengok dalam apps ke dalam tu memang keluar pukul 3. Paris best. Paris ni betul lah orang cakap dia macam kotor sikit tu kan. Kotor kan. Lepas tu satu lagi, dia ramai pencuri tau. Pencopet. Betul. Kalau masuk je dalam train dia, jaga-jaga. Dia sebenarnya benda macam ni, kalau ramai siapa-siapa yang tak pernah pergi Europe semua, ni nasihat saya lah nak bagi tahu. Dekat mana-mana negara memang ada benda tu. Tapi kita kena cuma berwaspada je. Alhamdulillah saya dengan wife tak ada apa-apa pun. Dan saya tak nampak benda yang mencurigakan sangat pun. Dengan bag orang, bag kita orang pikul, banyak tau. Kita bawa banyak depan, kan. Depan belakang. So itu yang kita bawa, kita punya safety wallet ni, travel yang kita masukkan dalam baju kan. Ya. Tapi bila kita rasa negara yang kita safe, kita keluarkan lah. Kan macam kat Paris tu memang crowded. Kebetulan kita pergi tu masa Le Tour de France punya final. Memang masa di kawasan macam area Bukit Bintang lah, apa nama ni, Élysée ke sebutan dia lain macam sikit tu lah kat situ. Élysée betul lah lebih kan. Élysée macam tu lah. Sana memang penuh. Memang penuh dengan dia tutup banyak jalan MRT dan kita pun terlambat sebenarnya nak ke sana sebab dia punya final kat situ kan. But kita tak rasa macam ada orang nak tipu kita, nak curi duit lah. Memang tak tahu lah. Tapi mata tu kena belia juga kan. Memang especially kalau misalnya kita selalu pakai telefon tu kan.
Kalau Liana tahu lah macam mana kalau misalnya dia ambil gambar saya selalu macam monitor dia lah. Dan dia pun cakap okay, you pun kena monitor I juga. Kadang apa tu lupa. So kita kena semua macam kena ni lah, kena prihatin lah. Dia orang punya pencopet profesional. Ya, dia 3-4 kita orang. Tengok letak je dekat dalam kocek pun dia boleh ni tau. Dia boleh ambil. Dia pisau. Gila. Kan. Dia kadang-kadang saja buat kita langgar kita kan. Itu yang kadang-kadang kalau orang langgar kita cepat lah. Cepat barang kita hilang ke tak kan. Risau juga kan. Itulah dia yang hotel kat sana mahal. Paris. Hotel Paris, Amsterdam pun mahal. Betul lah. So cuaca masa tu macam mana? Sejuk-sejuk. Ni yang tak best ni yang cerita ni. Amsterdam ni kita pergi tak ada rezeki. Gloomy, mendung, lepas tu dengan hujan. Kita pergi windmill tu memang hujan. Jadi gambar tak berapa cantik lah. Yang mana alamak macam ni je hujan. Waktu kita musim dia ataupun memang kebetulan? Dia musim panas musim kan. Panas kan tapi gloomy. Itulah dia macam tu. Liana pernah pergi juga Amsterdam. Dia cakap Amsterdam selalu macam tu kot. Sebab dia pergi dulu pun sama juga. Jadi ala-ala Genting lah. Ya mungkin lah. Walaupun dia bukan tanah tinggi Genting kan. Sini panas. Naik je tengok gloomy je. Si Paris pula memang panas. Paris panas. Tapi tak ada sepanas Rome dan juga Berlin. Kalau nak ceritakan yang city mana yang paling panas adalah Berlin. Berlin sebab kalau kita tengok kat Google kan kita tengah jalan-jalan daripada contohnya kita naik train kan. Nak ke sana kita tengok berapa lama lagi kita nampak dekat Berlin tu kat Google Map dia bagi tahu warning heat wave. Bagus dia bagi tahu. So Google sana bagi tahu kat heat wave cakap memang betul panas budi. Panas yang orang kata 40 over macam tu lah. Rome sama juga. Dia macam kat London kot. Masa nervous sampai sana tu rasanya masa kat London pun tengah panas gila kot. Betul. Ramon cakap memang area kali panas yang menyengit yang ni lah. Memang humid gila. Humid gila. Berlin ni okey, kat Rome pun panas juga. Saya nampak depan mata orang kena heat stroke. Dan saya ulurkan bantuan juga sebab kita ada pengalaman juga kawan-kawan kita masa lari trail kan banyak kena heat stroke. Kita tahulah macam mana cara-cara nak tolong lah kan. So minta macam mana? So 3 beranak ni, satu anak dia kecil sangat, memang masih baby lagi kat pangkuan mak dia. Jadi saya buat joke lah, buat macam nampak ada orang baring tidur tau. Saya cakap tu kena heat stroke tu macam tu. Bila saya toleh ke belakang, saya tengok dia macam dia nangis. Lelaki dia nangis, badan tough gila ni. Apa pasal lelaki dia nangis? Saya tengok rupa-rupa dia kena heat stroke. Heat stroke dia macam boleh bergerak Dia macam tak, dia macam menggigil sakit. Dia sakit sangat tu. Dia macam nafas pun susah sikit. Susah sangat macam tu. Dia kena heat baring. stroke. Sebab apa tu dia punya darah tak sampai otak sama macam tu lah kan. Dia dalam keadaan baring. Jadi bila saya pergi tu ada juga ramai kerumunan dalam 3 orang termasuk support saya kan. Jadi kita orang semua suruh letaklah air kat muka dia semua tu dan macam ni semua. Okey, tanya kat dia macam mana. Dah call ke tak ambulans? Cakap dah call dah, dia cakap. So saya pun cakap macam ni lah. Saya minta kat dia towel sebab kita pengalaman kawan pernah heat stroke. Towel kita basahkan towel tu, so letak dekat dia punya kepala lah, ubun-ubun tu kan. Instead of kita tuang muka, nanti kan air tu habis mengalir ke bawah kan ni. Air tu bila dia letak kat towel, dia akan kat situ je kan. Jadi sejuk lah dia macam tu. Tak lama lepas yang saya buat benda macam tu, medik datang. Medik daripada berdekatannya area lah. Dia orang tahu Rome ni memang kawasan yang panas. Dia orang dah dalam keadaan bersedia lah. Dia tahu banyak kali berlaku kan. So sekejap je. So bagus lah medik tu dia coolkan si mamat tu cakap macam ni. Dia bagi anak dia, suruh wife tu come, dia cakap your apa tu, your dad wanna see your daughter macam tu. Okay macam ni lah, your husband wanna see your daughter. Dia pegang. Lepas tu dia tengok anak dia nangis. Lepas tu tak lama lepas okey lah, kita pun gerak lah. Tak tunggu lama pun dah ada medik kan, kita gerak. Tapi Rome ni panas dia. Walaupun panas, tapi dia pemurah. Dia pemurah macam mana tau? Dia banyak buat fountain. Dia air pipe tu banyak. Europe ni kan kau panas dia terus mandi tu. Air pipe orang tap water kan memang boleh minum kan Europe ni kan. Jadi kita minum senang. So kita rasa macam tak ada dehydrate sangat. Nampak je isi, minum air minyak isi macam tu semua. Tapi kat Berlin ni walaupun cuaca lebih kurang sama kot agaknya atau panas lagi sikit, dia tak ada fountain tu. Bayangkanlah, nak minum kena masuk toilet. Nak beli mahal budi. Air dia lagi mahal, air mineral dia lagi mahal daripada air biasa. Gosh. Baik beli Coke. Yes, Coke macam
Itu bukan air putih, nak cuci susah kan, air gula kan. Jadi macam susah sikit lah. Kita kena pandai-pandai ni lah. So kita masuk lah toilet paling mahal kat dunia. Berapa? RM150. Lebih kurang RM150 average selalu kita masuk toilet tu. Sekali masuk? Gila apa? Toilet Hard Rock Cafe. Beli satu baju, lepas tu tanpa rasa segan silu, can I go toilet? Selalu macam tu memang kita. Tapi memang kena ada macam KL, Haruk ada je. Toilet kan. Kan kita tak rasa segan lah nak masuk kan. Dah beli kan. Dah beli tu kita alang-alang ada minum memang banyak. Sampai je setiap city ada Hard Rock Switzerland je tak ada. Switzerland tak ada. Kita pergi 11 negara. 11 negara tu memang semuanya ada ni. 14 city tapi 11 negara. Semuanya ada Hard Rock Cafe. Switzerland je tak ada, tak tahu kenapa. Pelik juga, kenapa tak ada Switzerland, tak ada. Tak tahu lah kalau dulu dia ada kan, tapi memang kita pergi check memang tak ada. Macam nervous sebelum ni pergi Australia, New Zealand Australia, New Zealand lagi banyak juga. Kalau Korea, Jepun lah tak pergi. Korea dah pergi dah. Jeju. Indonesia tu biasalah kan. Indonesia selalu. Okay. Lepas tu yang lain-lain tu is Vietnam lah. Vietnam dan juga Thailand tu dah biasa lah kan. Dah biasa naik train semua ke atas, pernah. Lepas tu yang Thailand rumah kedua dia. Satu lagi is Kathmandu lah. Kita buat base camp tu ni, Everest base camp. Oh itu. Everest base camp. Okay. Tempat mana yang tak pergi lagi? Mana lagi tak pergi? Jepun tak nak pergi. Jepun tak pergi. Jepun memang teringin sebenarnya nak pergi. Teringin sangat, macam rasanya next trip kita ni pun mungkin nak naik bullet train kan. Itu dia bullet train tu kena naik. Aku tengok bullet train ni, aku rasa macam first benda yang tengok macam betul ke dia orang naik bullet train ke CGI ke ataupun green screen kan. Rasanya nervous rasa tu tak adalah. Green screen lah. Green screen. Tengok tahu efek green screen. So okay, ni cakap lain sikit topik sebab nervous pun pernah pergi ni lah tengok premier hari tu bullet train. Apa pandangan? Premier cerita dia bullet train ni satu benda yang kalau korang nak macam nak tengok movie yang tak payah nak fikir banyak lah. Dia is a very good movie for me. Bukan perfect, tapi cerita dia tu, dia punya action pack dia tu best. Sebab dia selitkan dengan humor-humor tu kelakar kan. Lagi-lagi Brad Pitt kalau cerita cinta memang the best. Sebab teringat karakter dia masa cerita dia berlakon dalam Guy Ritchie-nya. Sebab memang saya ingatkan betul-betul itu adalah arahan Guy Ritchie. Tengok ni Guy Ritchie-nya movie. Kenapa aku tak tahu ni kan. Rupa-rupanya siapa nama tu? Mamat tu pengarah dia Deadpool 2. Deadpool 2 dia buat semua kan. Dan ada juga dia sebagai producer untuk John Wick Part 1 dia buat juga. Itu dia. Dan itulah terkejut juga. Dan pelakon-pelakon dia pun memang mantap. Yang budak perempuan tu yang ada cerita princess yang paling baru latest keluar kat mana ni kan. Tu dia tengah hot sekarang, perempuan muda tu. Bayangkanlah ada apa 5 pembunuh. 5 pembunuh, 5 pembunuh upahan. Dia nak berebut satu beg bagasi ni. Itulah yang cerita dia kenapa dia nak ambil beg tu. Ending dia orang semua macam mana kan. Itu yang kau kena ending tengok lah. Itu kalau dalam review saya bagi 7 bintang lah. 7 bintang lah. 7 bintang. Bukan sebab Brad Pitt. Walaupun saya minat Brad Pitt lah kan pada dulu. Jadi tapi cerita dia memang ini adalah filem pertama saya tengok bersama Budi kan. Selepas balik kan? Selepas balik apa? Kita ada tengok Ada ke tengok sebelum ni? Sebelum ni ada cerita apa Ada satu cerita tu. Betul ada tu. So maksudnya kita touchdown je, kita tengok movie terus dengan Budi. Tapi pergi Kembara dulu. Kembara dulu. Sampai Kembara tu. Sampai dalam petang 3 tu kita rest kejap. Korang jet lag Confirm jet lag Confirm jet lag. Ni nak dapatkan tune balik susah. Liana lagi besok tu dia terus kerja. Kira 1 bulan korang sana. Sudah tentulah macam sampai Malaysia macam apa salah aku punya timing tu kena tune siang hari mengantuk kan. Dia sebab kita tidur selalunya dalam pukul 12 malam sana. Kat sana. Sini pukul 6 pagi. Tapi orang sana tidur awal tau. Dalam pukul 10 macam tu lah, 9. Dia selalunya ada juga yang macam kita pergi campsite, seorang ni lah, dia pangkat uncle lah, dia orang British. Dia dalam rasanya dalam pukul 7, pukul 8 dia dah tutup lah. Dia dah kedai masuk kedai dia orang tutup awal. Kedai macam New Zealand, Australia. Ya, 7 macam tu dah tutup dah. 7 ada yang pukul 5, pukul 6. Kat sana tak juga, tak. Tapi kebanyakan tutup dalam
pukul 7 lah. Pukul 7 kedai-kedai retail ni semua. Tapi kalau kedai makan tu ada harapan jugalah kalau kita nak sampai pukul 10. Macam kat Zurich kita pergi last kali, kita tengok kita nak minum kopi kan, ada yang tutup pukul 1 tu pagi kan. Kita Next trip pergi mana? Tak terfikir lagi. Tapi bulan 12 ni macam biasalah Budi, kita kan kita punya anniversary. Bulan 12 ni dengan Liana. Pergilah Bali. Liana punya birthday pun bulan 12. Memang kita plan nak pergi Bali sebab dah lama tak pergi Bali. Ada 2 option lah. Pergi Bali kita kaya. Kaya sikit lah. Sekarang dah duit Malaysia dah jatuh. Ya betul. Bali ataupun Jakarta lah. Itu kan pilihan lah. Best. Nak jumpa kawan-kawan kat sana. Lama tak jumpa diorang. Banyak kawan dekat Jakarta. Bullet train kat Jakarta. Kan ada MRT. Ni sisa-sisa nak habis ni. Kita cerita sedikit sebelum rasanya last year nervous dengan Pretty Ugly buat album baru comeback kan. Tahun ni yes. Ya Allah aku. Rasa macam jauh gila kan. Aku ingat ke tahun lepas. Okay, cerita sedikit perjalanan nervous ni dengan Pretty Ugly ni. Orang kata dah lama You guys mikir otai lah dalam seni. Orang kata kalau gig pun gempak lah. You guys satu level dengan Spider kan. Macam perjalanan tu permulaan Spider keluar dulu. Lepas tu dalam setahun dua baru Pretty Ugly. Okay, cerita dulu ni sebelum kita pergi ke perjalanan Pretty Ugly dalam industri hiburan ni. Album baru tu, apa yang you guys boleh perkatakan lah? Album terbaru kita namakan Pretty Ugly 21. Sebab tahun ni kita 21 tahun lah. 21 tahun anniversary. Sebab kita 2001 kan, kita start dari industri, kita keluar album lah. Kita jadi industry player kan. Dalamnya ada beberapa lagu, kebanyakannya adalah lagu remake lah. Kita re-record balik, kita rearrange balik. Bukannya lagu-lagu yang famous lah. Lagu-lagu yang pernah hit semua tu kan. Macam antaranya Siani, Jika Diberikan Satu Peluang, Dari Seorang Lelaki, Encik Ronomo, Festival Coppola, dan banyak lagi lagu-lagu yang nanti apa tu kita gubah semua. Dan macam kalau siapa minat Jika Diberikan Satu Peluang tu, lagu yang version baru ni is very ballad. Kita is a piano orientation okay. Piano, more on piano punya ni lah, side lah. Boleh dengar dekat Spotify lah sekarang. Ya, boleh dengar kat semua platform muzik yang macam. So ada lagu baru? Lagu baru ada, satu lagu baru, iaitu lagu Kau Tetap Ku Cinta Walaupun Covid Melanda. Panjang ni tajuk. Yes, lagu tu adalah Kau Tetap Ku Cinta Kau Tetap Ku Cinta Walaupun Covid Melanda. Dirimu Tetap Ku Cinta Walaupun Covid melanda. Tu. Okay. Yes, okay, cakap pasal lagu baru tu menarik. Sebelum ni lagu paling panjang Jika Diberikan Ku Satu Peluang. Kali ni Dirimu Tetap Ku Cinta Walaupun Covid melanda. Ini pasal Covid menarik tau. Rasanya macam tajuk lagu kan. Yes, tak pernah lagi orang letak Covid. Itulah dia. Kita cerita pasal lagu tu. Lagu tu sebenarnya kisah percintaan lah, kisah suka duka kan, pasangan masa Covid. Siapa buat lagu tu? Of course lah, saya nervous kan. Dia buat lirik dan juga lagu dia lah. Itu idea dia datang sebab ini kisah saya sebenar lah ni. Kisah saya sebenar. Lagu ni kisah nervous. Kisah sebab okay lah, bila kita kadang-kadang kalau time Covid tu kan, kita boleh keluar kan. Kedai makan pun buka. Okay, jadi kita kerja freelance. Kita kena selalu keluar. Walaupun job tu tak ada, kita kena cari job. Kita kena create job kan. So kita selalu keluar, jumpa kawan-kawan, jumpa orang. Kita berbincang pasal apa benda kita nak buat macam ni semua. Dan Liana tu, wife tu kat rumah tu, dia selalu cakap, you ni selalu je keluar ni. Jangan lupa pakai mask, jangan lupa pakai mask. Macam like that lah. Jadi terfikir macam, okay lah lagu ni, kita buat lagu Covid lah kot. Itu yang ada cerita pasal mask di dagu, pakai mask di dagu lah, nyanyi pakai sikit. Itu ini kan. Nyanyi sikit live. Sikit katanya. Dah lama dah tak nyanyi lagu ni, apa ni. Okay, sikit. Macam mana? Kau apa macam mana lagi? Alamak, saya kena tengok handphone lah kot. Lirik lupa. Boleh. Dah sebulan dah travel ni apa ni Budi. Kadang-kadang ni kita memang agak lupa juga kan. Macam ni. Pretty Ugly kita tengok macam mana. Okay, kalau siapa-siapa tak pernah lagu, kita boleh dengar je apa ni. Jangan tu. Dirimu Tetap Ku Cinta. Ada dekat Spotify? Ada. Dirimu Tetap Ku Cinta Walaupun Covid Melanda. Itu dia. Aduh.
Lagu memang orang cakap lirik dia memang pelik, lain lah pada lain lah dia cerita dia. Okey, krik. Dapat dah Spotify. Okay. Line tak ada lah Budi nak Dia tengok. tetap kecil walau COVID melanda. Tu. Yes, sudah. Dia. Oh, Pretty Ugly sekarang ada 3. Nervous. Nervous, J dan juga J. Juat. J Ini Juat. daripada asal dulu. Ni memang tiga-tiga. Juat datang kemudian rasanya dia join Pretty Ugly 2010 atau 2009 macam tu. Okay, Pretty Ugly daripada dulu memang basis selalu keluar masuk. Itu je. Basis je. Yang lain tu 3 memang sama lah. Net, Nervous dan juga J adalah memang asal lah. Gitar basis dulu adalah Faris, tapi bila dia lanjutkan pelajaran dalam sekitar tahun 2003 macam mana, kita panggil basis ganti si Faris tu. Dan semalam dapat berita dia meninggal dunia. Dia basis tu. Basis yang pengganti tu nama dia Syed Syamir. Jadi siapa-siapa yang terbaca saya punya kat story posting tu semua tu, okey lah, boleh lah aku nak sedekahkan duit ke, sedekah Fatihah, sedekah apa-apa sajalah. Ada tertera kat situ dia punya account bank. Dan dia punya wife dia adalah seorang isteri rumah sepenuh masa. Jadi anak dia 4. Jadi kita orang tengok, alamak kesiannya kan. Dia pun jadi siapa-siapa lah yang ada lebih sikit rezeki tu, kalau boleh donate sikit lah untuk menyenangkan dia. Mungkin at least dalam 6 bulan ke 3 bulan dia ada something duit tu, dia boleh try untuk next punya dapatkan ni lah kan. Oleham job lain lama lah. dengan Tak, dia dalam setahun saja dia dengan kita. Lepas tu datang lagi orang baru. Dia memang macam tu. Basis ni dia susah sikit nak dapat. Sampai kita jumpa dengan si Juan ni lah. Juan ni memang sampai sekarang dia permanent lah. Dan kita sekarang bertiga je sebab drama kita, dia alhamdulillah syukur dia dah berhijrah. Berhijrah ke? Maksudnya dia dah lebih kepada Islamik. Ya, dia buat kerja-kerja amal NGO macam tu. Dia pergi ke Sabah dan juga dia sebarkan Islam. Dia mengajar orang-orang yang tak bukan Islam. Dia banyak Islamkan yang bukan Islam lah. Drama nama apa? Net nama dia. Net. Nama sebenarnya is Nick tau. Dia orang Kelantan juga. Dia orang mana? Pasir Putih kan sebenarnya. Macam tu lah. Dia Nick Muhammad Istami nama dia. Kita panggil Net lah. Macam tu. Nervous kalau kita tengok balik perjalanan Pretty Ugly kan, dalam seni hiburan kan. Benda apa yang macam titik tolak yang kita boleh jadikan satu orang akan ingat Pretty Ugly ni? Timeline dia kat mana? Rasanya masa lagu Diary Meletup lah. Itu je. 2006 tu. 2006 Meletup. Itu yang orang kenal Pretty Ugly. Ya, sebab kita memang, walaupun kita dalam industri mainstream, kita bawa KRU dulu kan, mainstream punya label, tapi sebenarnya music kita is underground, is indie. Music kita is indie. Gig tu benda biasa. Kita main music independent. Kita bukan main music yang komersial pada waktu tu. Tapi disebabkan dari seorang lelaki, kita dah pecah kita punya konsep tu. Tapi alhamdulillah lah, nama kita dikenali di satu Malaysia disebabkan lagu tu. Jadi kita dah pecah market lah masa tu kan. Itu waktu tu, timeline tu yang paling saya rasa adalah yang paling cakap impact dia kat situ lah tahun tu. Budi rasa keunikan Pretty Ugly pada Nervous ni suara dia kan. Orang tanya dia punya jika diberi dia macam cara sebutan Nervous tu. Kena dengar yang baru ni. Budi kena dengar yang baru ni. Arrangement dia lain Budi, betul. Yang baru ni, yang ala-ala piano, ballad. Very ballad gila punya cakap. Kalau ada dekat Spotify lah. Ada, cari dengar. Memang saya sendirilah, memang itu adalah satu antara semua lagu tu, itu adalah favourite saya. Favourite saya jika dipegang satu peluang. Cara penyampaian pun lain, the arrangement dia lain, dia coding dia sikit, progression dia baru berubah sikit. Memang best saya. Macam Nervous kan, idola ataupun inspirasi lah. Macam siapa yang macam Nervous tengok dalam untuk bidang nyanyian kan. Siapa yang you tengok sebagai suatu idola? Kalau sebagai nak penyanyi ni kalau kat Malaysia saya tak ada sangat lah nak macam ni. Faham. Cuma peminat memang betul. Macam Amy Sid dengan Amy Nasir, saya minat pada dulu lah. Tapi kalau yang membawa saya
nak menyanyi macam semua, dan cara penulisan awal-awal dulu kita banyak rebel, kita banyak lirik kita ni. Saya angkat Eddie Vedder lah. Siapa? Eddie Vedder. Eddie Vedder. Pearl Jam. Sebab Oh, Pearl Jam. Saya memang Ni jauh tak korang duduk dengan jauh. Tapi lepas tu dia orang kita ada pergi screen depan. Screen. Ada screen, tapi kita zoom tetap jauh. Sebab kita memang kat macam tengok bola stadium. Sana tiang gol, kita kat tiang gol sini. Gitu. Tahu. Tapi lepas tu kita pergi ke depan. Kita pergi depan. Maksudnya bukan seat korang boleh macam stand lah. Stand. Tak, dia memang seat je semua. Seat. Tapi korang boleh pergi depan. Kita turun bawah, kita pergi tempat yang depan sikit, tapi kat side angle sini. Yang tepi. Dekat tempat duduk tu semua orang berdiri dah. Kat tangga-tangga tu kan. Tangga seat macam stadium tu kan, macam tangga kan. Kita berdiri tengok, so kita nampak angle yang cantik, lebih dekat lah. Tu yang best lah. So saya angkat Eddie Vedder. Ni first time lah. First time jumpa Eddie Vedder. Siap salam lepak rumah dia malam tu. Tak adalah. Dulu asalnya pun macam saya start nyanyi pun memang cuba nak tiru je lah. Memang kan? adalah seperti dulu. Cara nyanyian dia. Macam mana? Okay, cara nyanyian Pearl Jam. Dia kan macam ada slang lonely slash next for stable in that. Dia besarkan suara dia. Tapi sebenarnya suara dia macam tu. Dia memang macam tu kalau nak tahu dengar yang macam ni is Disagree. Lagu dia Disagree yang top tu kan. Tak ingat. Tu dia memang nampak sangat dia sebiji. Dia memang idealiskan. Pearl Jam ni otai juga. Pearl Jam ni daripada 90 rasanya. 89 ke 90 macam tu. Dia sama-sama dalam Nirvana lah macam tu. Zaman-zaman grunge dulu kan macam tu. Saya minat dia lah kalau nak ni. Pretty Ugly kan tak banyak macam gig-gig. Kita tak nampak macam show you guys. Itulah dia sekarang ni. Dulu kita pernah organize sendiri. Kita buat gig semua. Dulu pada awal dulu kita ada Flop Poppy join kita, Nitrous join kita, Six Sense join kita. Lepas tu Hujan pun join kita. Hujan, geng-geng dia, Mid Uncle Hussein pun join kita juga. Kita ada satu community. Tapi dulu biasalah masing-masing macam Hujan masa tu pun baru nak naik kan. So, jadi sekarang ni bila kita cakap macam tu, diorang tak nak dah. Diorang macam buat apa, aku buat sendiri, aku buat ni. Faham tak? Macam masing-masing pun mungkin dah ada platform sendiri semua kan, ada kan. So sekarang susah sikit nak buat. Tapi kalau ke siapa-siapa yang ada dengar sini, kalau misalnya nak anjurkan show ataupun showcase, gig nak panggil Pretty Ugly, boleh je PM bro. Boleh tepi, jangan risau pasal harga. Kita bikin sampai jadi punya. Kita bukan letak harga tinggi, kita boleh bikin. Sebab memang dalam perancangan sebenarnya Budi, kita nak buat 21 tahun kita punya showcase Pretty Ugly. Kena buat tu. Tahun ni memang kita sebenarnya nak buat, tapi tengah masih mencari lagi. Tengah nak jumpa. So sekarang ni independent. Memang independent. Gerakan independent. Tapi dulu under KRU. Yes. So keluar daripada KRU. 2000 album dari seorang lelaki tu adalah Last Rockaholic tu. Dan Ding Dong masa 2006 kan, kita dapat keluar 2009 rasanya. 2009 rasanya sebab kontrak kita tamat 2009 2008 sampai ada kita tamat baru kita keluar sendiri kan. Jadi dah dekat. Tapi kebanyakan lagu daripada Pretty Ugly ni ditulis oleh Nervous sendiri. Kalau lagu-lagu slow kebanyakannya Nervous lah. Kalau misalnya lagu-lagu macam dia heavy sikit tu, dia memang lagu band lah. Lagu band. Saya buat melody dan juga, tapi lirik kebanyakannya saya tulis lah. Gig-gig sekarang dah jadi macam konsert, macam Malam Galau Indonesia tu kan. Macam ramai yang lepas sampai kena sambung buat 2 malam apa semua kan. Malam Galau Indonesia dekat Malaysia tu dia. Malam Galau Indonesia. Ni Dewa nak turun lagi ni nanti. Dewa lagi. Kan? Itu sekarang, tapi benda yang positif lah, sebab ramai orang nampak buat konsert ni boleh cek makan, buat event organizer boleh cover kan? Boleh sold out kan? Macam Kembara tu hari pun tengok macam penuh juga. Penuh juga. Apa yang best Kembara masa tu? Kembara ni of course lah, kata tengok M. Nasir kan. M. Nasir kan. Memang kita terajuk utama dia. M. Nasir, dan juga dia mainkan lagu-lagu yang dulu kita dengar masa kecil kan. Kadang-kadang tu lagu ni dulu aku pernah dengar lah. Macam tu kan. Memang best lah. Show tu memang best. Memang walaupun awal-awal je memang dia agak macam dia slow sikit, dia punya jalan cerita tu slow sikit. Tapi bila masuk tengah-tengah tu dah nampak dah M. Nasir tu punya taring dah keluar, semua dah panas, dah warm up. Memang best. Sampai habis semuanya best. Memang best sangat. The verse antara
penggerak jugalah untuk MACP kan. MACP selain daripada nyanyian untuk jadi vokalis untuk Pretty Ugly. Yes. Nervous sebagai apa yang macam yalah sound engineer, pernah bekerja dekat Channel 11 dulu kan. So perjalanan Nervous ni sebenarnya macam mana sendiri? Starting dengan apa? Memang kita dalam industri muzik ni dah lama, since 92 rasanya. 92 kita dah start daripada studio rekaman lah. Kita bekerja dengan sebagai studio engineer kat sana. So recording macam-macam. Kita dah record Jamal Abdillah, Iwan Dandut, Slam. Apa lagi kita dah record dah? Pelbagai, Rahmat semua tu kan. Dan banyak lagu-lagu top pada waktu tu lah. Macam Rahmat, lagu Siapa di Hatimu tu. Siapa di Hatimu tu saya record macam KRU. Saya jumpa KRU ni masa zaman dia buat album Recruit. Album second dia orang tu. It was recorded in Channel 11 tu. Jadi kenal diorang masa time tu. Masa waktu tu diorang masih dengan EMI lah. Jadi bila dah 2000, tahun 2000 rasanya saya pun terjumpa dengan Edri. Dia cakap okey lah, waktu tu perlukan seorang producer dan juga engineer kan di studio dia punya ni record label lah, dia punya recording company. Saya pun masa waktu free tak ada apa-apa, pergi lah join the company. Dan waktu tu lah kita start balik muzik. Dia tengok staff kita pun okey, muzik kita pun okey, dan bila present diorang cakap okey, sign. Dan lepas itulah daripada sound engineer menjadi penyanyi, artis. Dan lepas sekarang ni kalau ceritakan is MACP tu memang betul. Saya board of director of MACP lah. Peranan Nervous dalam tu? Kita semua board director ada ramai, dalam 12 orang rasanya. Ramai 12 orang. 6 is publishers, 6 lagi is the lyricist, composer ataupun lyricist lah. Members kan. Jadi kita semua ni cakap hala tuju MACP tu bergantung kepada kita jugalah. Keputusan-keputusan yang dibuat kan. Kita nak approve itu, all this and that. Kalau misalnya ada beberapa macam benda-benda yang macam kita kena fikirkan apa benda, macam mana kita nak naikkan royalties di Malaysia, semua tu. Kekangan itu, kekangan ini daripada kerajaan ataupun daripada member ataupun daripada orang luar kan. Tu semua kita kena hadap lah. Memang pening lah sangat sebenarnya. Memang sebab pening. Budi ada terdengar jugalah rintihan daripada golongan-golongan artis veteran yang tak dapat royalty apa semua. Sebenarnya royalty tu dapat. Royalty tu memang ada. Tapi kadang-kadang ni kena faham kenapa royalty kita kurang. Sebab lagu kita, walaupun kita ada buat lagu, tapi kalau lagu tu tak dimainkan di radio ataupun tak ada orang menyanyi di secara live, memang tak akan dapat Budi. Saya pun ada juga problem masalah tu juga. Maksudnya bukannya, walaupun saya dalam board, tapi saya pun ada problem tu juga. Memang kita kena make sure kita aktif in industri muzik. Maksudnya kita kena banyak performance kena banyak. Sebab main kat radio dia walaupun banyak pun, tapi dia punya jumlah royalty tu tak sama macam kalau kita main live. Keluar kat TV, keluar konsert tu kan. Tu yang ramai. Kalau perhatikan siapa-siapa yang macam M. Nasir, dia masih rasanya dia masih pegang lagi kot number 1 kan. Macam tu tak royalty terbanyak. Dia mungkin top 3 kata, sebab dia banyak konsert. Lepas tu kalau ada orang lain nyanyi lagu dia pun sama, dia akan dapat. Lepas tu kalau misalnya contohnya ada orang cover lagu kita kat contohnya dulu AF banyak kan. Dia banyak cover lagu dari seorang lelaki macam ni. Kita kena bagi tahu kat MACP atau kita kena hantar isi borang. Kau nyanyi lagu aku, kau kena bagi royalty. Royalty tu dibayar oleh stesen TV atau macam mana? Stesen TV kena bayar. Ya, betul. Dekat record MACP ataupun recording label. Tak, MACP bayar kat kita nanti. Itu dia. Kita kena bagi tahu kat MACP yang lagu kita ada dimainkan dekat sini. Nanti kan orang MACP akan cari duit tu. Minta duit tu, dia akan tulis nanti kan. Bila selalunya royalty dapat dalam ujung bulan 7 lah macam tu kan. Dapat itu dia bulan lepas rasanya. Jadi dia akan tahun ni punya collection, tahun ni punya macam apa yang kita nyanyikan tahun ni, apa hasilnya dapat dia royalty tahun depan macam tu lah. Faham tak? Macam lagu kita keluar tahun ni kan, kita perform konsert tahun ni, tapi tahun depan kita akan dapat. Dia setahun lebih kurang baru kita dapat. Macam tu. Bukannya
Jadi kena faham lah kenapa proses tu macam ni kan. MCP dia tak control macam lagu-lagu yang di cover dekat YouTube kan. Untuk YouTube adalah under label kan. YouTube betul, label Lah yang betul, ni kan. Betul. Ataupun kalau kita macam saya sendiri, kita kena buat sendiri lah. Misal kata yang senario hari tu kan, macam Afar yang cover lagu Tiara, penyanyi Indonesia kan, yang cover lagu Tiara tu. So dia orang yang nak buat ni, yang nak cover macam betul-betul cover lah, maksudnya nak buat dekat YouTube apa semua, kena bayar kat M-Nasir ke atau minta izin atau macam mana? Sebenarnya tu kalau boleh minta izin lah. Minta izin. Tapi kena bayar ke ataupun dia tak perlu bayar kalau ikutkan betul-betul lawnya. Dia kena minta permission. Permission tu. Depends on apa ni? On apa tu? On the production, on the apa ni, publishing. Kalau nak charge ke apa benda. Tapi selalunya tak ada. Sebab nanti kalau lagu tu meletup kat YouTube, dia akan dapat juga. Dia gini nervous. Dia macam bila kata masuk dalam YouTube ni, dia adjust yang sana sini tau. Macam music kan. Yang beri perasan kalau macam akustik, dia tak detect. Dia mungkin lambat detect ataupun label yang akan macam manual. Ini lagu daripada sekian. So dia pun bagi tahu YouTube, ini kita orang punya lagu. So ni sebab dia macam tak auto tau. Kadang-kadang kita letak je terus dia detect. Kena apa, bukan strike, dia macam copyright lah. Copyright lah dia kata. Tapi ada setengah lagu yang macam akustik lepas tu Afar kan lagu dia kan macam ubah melo betul. Ni kan. So mungkin lambat lah, tapi kita tahu lah. Tapi yang dengar ceritanya macam dia bayar copyright untuk M-Nasir. Sebab itu kan M-Nasir orang tanya kan, orang tanya apa pendapat M-Nasir tentang lagu Tiara yang dinyanyikan oleh budak Indonesia ni. Dia kata it's okay, no problem. Macam lepas tu dia adalah komen, mungkin dah bagi apa sikit macam copyright lah. Sebenarnya benda tu tak perlu nak risau. Sebab macam saya cakap tadi, macam mana pun YouTube akan bayar dekat original publisher tu. Now kan, unless kalau yang orang yang cover lagu ni dia cakap tu lagu dia. So itu yang kadang-kadang sekarang ni, macam saya pernah juga cover banyak lagu, even lagu saya sendiri, lagu putih lagi saya nyanyi, dia punya video has been blocked, dia cakap. Sebab sikit macam ni ada orang ni. Tapi kita kita ni baliklah. Kita apa tu panggil, kita claim balik benda tu, claim balik lah. Itu hak kita kan. Itu kalau kita agree cakap ini memang kita confident kita punya, kita ambil lah. Macam tu. So maksudnya dia macam mana pun YouTube akan bayar kepada publishing tu sendiri. So lagu tu walaupun tak ada dapat persetujuan, tapi sebenarnya in the end kita akan dapat juga duit tu. Unless kalau misalnya ni yang orang marah ni, dia tak letak title apa benda ni, dia letak title macam, tapi tak letak publishing ada mana. Dan juga bila dapat duit dia ambil semua macam tu. Mana boleh? Tak boleh. Dia tak salahnya ada dua benda tau yang dia hanya boleh dapat visual rasanya. Kalau misalnya yang macam untuk ni. Untuk the sound is belong dia publishing yang dapat. Publishing. Tak salah itu YouTube dia ada dua benda, visual ataupun the sound. So the sound tu, rights tu is lagu tu adalah lagu di bawah publisher Luncai Emas contohnya kan. So memang Luncai dapat lah. Tapi visual tu visual mungkin kau sendiri yang record kan. Dia dapat. Dia macam dua ni. Sebab hari tu kan ada satu video yang meletup tau. Ingat lagi tak konsert Amy Search, dia bergabung dekat Judika dekat KL Live ni 5-6 tahun lepas lah. Kan dia ambil ni kan, ambil footage dia. Letak kat YouTube. Lepas tu kan memang banyak gila. Memang tu antara juta lebih lah. Antara viewers yang paling banyak lah dekat channel Budi kan. Padahal sound gila, memang hot gila. Zaman-zaman dulu kan, kamera macam mana? Memang pecah lah. Pecah, tapi yang komen ni kan algoritma YouTube lagi banyak komen lagi YouTube up kan. Yang komen-komen ni semua Indonesia ni, macam daripada Indonesia yang keren banget lagu ni sebab Judika kan. Bayangkanlah Judika nyanyi lagu Isabella, macam mana kan dengan Mrs.
Tapi dia punya viewers banyak gila. Juta Okay, sampai, bila dia tak detect lagi tau. Dia macam kenapa YouTube tak detect tau. Kita tunggu juga kan macam kenapa tak detect lagi. Maksudnya duit tu masih lagi kat budi tau. Betul. Lepas tu dalam 2-3 bulan YouTube kata okay, baru dia nak ni kan. Mungkin label publishing dah perasan dah detect tu. Sama macam tu. Tapi so dia kira block banyak dia gila. block tu? Dia tak block tau. Dia tak block, orang masih boleh tengok. Tapi segala viewers ni pergi ke publishing. Oh macam tu Pendapatan mungkin lah macam sebulan dikatakan macam RM500 kan. Lagu tu saja, video tu saja RM500. Biasa boleh dapat Tapi lepas dia orang mengaku macam ini hak music ni adalah hak publishing. Asalnya kalau tak silap lagu tu Isabella kan. Bukan Loncat Emas, dia macam Sony ke BMG ada lagi. So BMG pun ambil BMG dia dapat. Budi tak dapat apa. Oh, yalah, view, cuma dapat subscriber lah kot daripada Indonesia lah. Followers. Maksud kata lagi popular lagu tu dimainkan ataupun dipetik ataupun di cover kan. Lagi tu banyak publishing yang akan dapat. Ya betul. Tu jadi publishers kat sana pun dia orang pun tahu dia tak perlu risau sangat. Macam mana pun dia akan dapat duit juga. Macam mana. Tapi cuma itu je lah. Harap-harap orang-orang yang bekerja kat publishing tu ataupun record label tu dia buat kerja. Kadang dia tak buat kerja. Jadi lagu-lagu kita ni pun ke mana-mana dah pergi. Betul. Macam saya punya lagu banyak ke Baby Shima. Tengok Spotify. Type lah Encik Ronemo. Dia under Baby Shima. Tu saya tak faham tu. Okay, sekejap lagi. Baby Shima nyanyi lagu Pretty Ugly ataupun? Bukan. Lagu tu lagu kita orang. Tapi artis dia adalah Baby Shima. Cuba search Baby Shima dekat ni. Betul. Ada Encik Ronemo. So sekarang ni itulah saya dah bagi tahu dah dekat KRU ke apa semua. Tak tahu lah macam orang take action ke tak lah. Saya harap kalau ada orang daripada KRU dengar ni, dia ubah lah daripada Encik Ronemo ke lagu. Encik Ronemo ada 2-3 lagu rasanya. Artis dia adalah Baby Shima. Macam tu tak tahu juga kan. Okey lah. Last kali mungkin ada something yang nervous nak bagi tahu semua penonton lah. Kata-kata akhir. Terakhir kepada peminat muzik lah kan, kalau boleh tu jangan dah, walaupun dah berapa bulan dah, 7 bulan berlalu lah kita punya release of Pretty Ugly 21, tapi rasanya masih kurang lagi orang tahu pasal album ni, kewujudan album ni, sebab kurang promo. Kurang promo. Kita tu lah bila nervous kena pergi radio radio pun. Sebab tu lah cerita pasal radio ni sebenarnya. Budi pun tahu kan. Kita nak cerita pun susah lah sekarang. Kita bukan BBMD dah kan. Susah. No sikit. Kan kita kena cakap kalau dalam list diorang sejak daripada dulu, di bawah diorang punya bumbung, artis bawah bumbung diorang, itu mungkin senang. Kan dicipta oleh diorang lah. Ataupun BBNU yang muda, yang umur 20-an, itu okey lah. Tapi sekarang kita pun umur berapa kan Budi kan, 40-an, masuk 50 dah. Okay, Pretty Ugly otai kot. Agak susah lah. Jadi ini cara dia lah. Terima kasih kepada Budi lah kerana sanggup jemput saya ni di borak sini habis sini kan. Dan memang cool lah tempat ni. Saya memang suka. Saya pun nak buat setup macam ni nanti kot kat rumah. Ya, mesti wajib kan? Memang ada, tapi tak adalah terang macam ni yang gelap. gloomy lah. Dan itu kepada peminat muzik tanah air, dengarkan Pretty Ugly 21 di Spotify dan juga di mana-mana lah yang korang boleh dapat dengar muzik, macam di platform lain, kat Apple Music ke apa. Dan juga kepada siapa-siapa yang minat travel dan nak tahu macam mana cara nak travel, contohnya buat pasport kan, ada juga perlu visa ke apa tak tahu, itu boleh lah lawati saya punya Instagram ataupun juga Facebook ataupun YouTube saya, channel yang sekarang ni saya nak fokus kepada travel punya content lah. Apa ni. Patut buat. Saya dah jumpa dah orang-orang dah jumpa. Cari seorang videographer yang boleh ikut ni kan. Buat lagi mahal lah. Kalau fotografer sekarang kamera man, saya tu boleh buat sendiri lah. Tapi dah jumpa orang dia dah jumpa orang. Dia ni dia editor lah. Dia cakap dia sanggup. Dia cakap dia nak try buat dengan saya. Dan InsyaAllah trip Euro Eropah ni kan, Nervous Liana Pushing Eropah ni adalah satu kita punya baby lah untuk kita buat.
team up sama dengan dia. So korang dah kumpul footage semua, bagi kat dia, dia edit video, tapi dia mesti pening kepalanya video banyak sangat 30 hari tu. Lepas tu buat voice over dah settle. Yes, betul lah. InsyaAllah kita akan cuba. Belum jumpa lagi kena ni. Buat kena buat. Memang kena buat konten. So Ya, lawatilah semua, nanti kan kita akan bagi tahu apa nama channel tu. Tapi buat masa ni channel YouTube saya lah macam biasalah, Nervous Kugak ataupun Nervous Pretty Ugly, Nervous Pugly PUGLY, Instagram dan juga Facebook. Boleh follow saya kat sana. Okay, sudah panjang kita dah 1 jam berapa lama? Lebih ni. Sejam lebih ni bersama dengan Nervous Pretty Ugly. Dia sekarang dah dikenali sebagai ni dah. Ni kat sini ke? Aku punya kamera dah habis dah. Dah habis dah. Okay, dah tak ada. Okay. Pretty Ugly, Nervous Pretty Ugly ni dia semua benda dia nak macam orang kata dia nak tahu lah kan. Bab filem pun dia ikut. Bab music pun dia ikut kan. Konsert semua ni, nanti konsert Dewa pula dia nak pergi. Dewa tu ada harap-harap adalah yang ke depan. Sold out dah kan? Sold out. Ke depan maksudnya ulur tiket. Ada ulur tiket lah. Minta-minta kawan-kawan kita kan kat sana yang dengar ni kan. Yang penting traveller sekarang dia macam backpackers lah. Antara artis kat Malaysia ni yang suka backpackers lah. So kita doakan semoga segalanya dipermudahkan untuk insyaAllah Nervous Pretty Ugly. Next trip nanti kita akan beritahu kat kita social media. Sekian dulu podcast Borak Sini habis sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. This is how we do this.